أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita semua peluang dan juga kesihatan yang baik untuk kita teruskan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla pada saat ini. Peluang, kesempatan, masa lapang dan juga kesihatan yang baik ini, saudara sekalian, adalah dua nikmat yang sangat penting yang kebanyakan daripada kita tak berapa nak cakna bila adanya ia. Nabi SAW menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sentiasa dilupakan oleh manusia, dilalaikan oleh manusia. Manusia tak berapa nak cakna bila dia ni ada. Ada dua nikmat ni, kata Nabi SAW. Yang pertamanya as-sihah, kesihatan. Nikmat sihat. Ketika sihat kita tak berapa nak beringat. Jadi kita sedar makan, kita tak berpantang. Termasuklah bercakap ni. Begitu juga masa sihat kita tak berapa nak ingat, nak buat amal ibadat, nak tingkatkan kualiti. Nak semayang betul-betul, nak lipat kaki betul-betul masa kita sujud ke, masa kita duduk tahiyat ke. Masa sihat mana tapi berasa buat acuh tak acuh. Jadi kita akan berasa ruginya lah, tak boleh nak buat dah bila kita tak sihat. Tu bila tak sihat tu baru dimari perasaan rugi. Begitu juga nikmat masa lapang, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ketika masa lapang ini ramai orang tak berapa cakna sehingga dia boleh habiskan masa di telefon sahajalah musim-musim gini. Duduk cokoh depan telefon, duduk main, tarik pergi mari, tarik atas, tarik bawah. Cari benda apa tak tahu. Petek situ, petek situ. Jadi sedar tak sedar habis setengah jam, habis sejam, habis dah masa tanpa kita sedar. Menyebabkan masa yang terluang tadi rupanya tak diisi dengan perkara-perkara yang sepatutnya. Inilah kelalaian. Amat benarlah kata Nabi SAW dalam hadis yang kita dengar tadi. Dua nikmat yang sentiasa dilalai ataupun dilupakan oleh manusia ketika ada ia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pada malam ini kita telah berada pada malam 10 Sya'ban. Kita berada di 10 Sya'ban, malam 11 Sya'ban lah. Maka bila kita berada di malam ini, dalam masa 5 hari lagi kita akan masuk kepada malam yang istimewa, yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, ataupun bahasa Arab sebut Lailatun nisfun min Sya'ban. Maka malam ini sangat istimewa berbanding malam-malam nisfu di bulan yang lain. Malam nisfu ini ada sokmo tiap-tiap bulan lah.
Bukan kata bulan Syaban je ada malam sepu. Malam sepu ni tiap-tiap bulan ada. Sebab sepu tu kita panggil sepu tak? Dianya nisfu. Nisfu bermaksud separuh. Separuh. Malam nisfu bermaksud malam yang pertengahan daripada sebulan itu, bulan-bulan tertentu. Jadi setiap bulan ada malam nisfu dia. Bulan Rejab pun ada malam nisfu dia. Bulan sebelum Rejab, Rabiul Awwal, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awwal, Jamadil Akhir, Rejab, semuanya ada malam nisfu, iaitulah malam ke-15 setiap bulan. Tetapi malam nisfu di bulan-bulan lain tak sehu macam ke bulan Syaban. Tak sehu. Bahkan kalau kita orang Melayu ni kita panggil malam sepu. Malam sepu tu kita tak akan rojok kepada bulan-bulan lain, tetapi kita akan mari dalam kepala kita Syaban. Sepu dah bagi kita ni. Maksudnya yang dimaksudkan di situ bukan sepu 15 hari bulan di bulan-bulan lain, tapi dia nak 15 hari bulan Syaban. Dia nak jawapan tu. Jadi kita kena jawab siapa tak lagi 15? Berapa hari nak sampai ke 15 hari bulan Syaban tu? Walaupun kita duduk di 15 Rejab baru ni, kalau orang tanya sepu tak lagi kita ni, kita kena jawab dak sepu lagi. Walaupun memang sepu dah pun sepu Rejab. Ini sepu Syaban. Tapi oleh kerana istilah orang kita bila sebut sepu, dia akan rujuk kepada Syaban, dia tak rujuk pada bulan-bulan lain. Tapi dari sudut bahasa Arab, saya nak bahas sepu ataupun nisfu itu adalah bermaksud separuh, dan memang tiap-tiap bulan ada nisfu dia. Malam nisfu tu ada. Tetapi kenapakah nisfu Syaban ini jadi suhur? Kenapakah jadi suhur dia berbanding nisfu Rejab, nisfu Rabiul Awal, nisfu Jamadil Awal? Kenapa tak timbul nisfu di bulan lain, tiba-tiba timbul nisfu Syaban? Tuan-tuan, Ramadan yang hebat yang kita duduk tunggu-tunggu ni lah. Ni kita tengah countdown ni, tengah duk counting bila Ramadan ni. Ada setengah-setengah tempat, masjid ke, surau ke, organisasi ke, jabatan, dia buat countdown. Berapa hari lagi nak Ramadan? Ini tak ada 10, tinggal lagi 20 hari. 20 hari road to Ramadan. Dia buat countdown. Hak kita duduk bilang-bilang Ramadan berapa hari lagi tu. Ramadan pun ada sepu 15 Ramadan, tapi tak sehu. Orang tak sebut, orang tak tunggu pun 15 Ramadan. Bila nak sepu Ramadan tak ada, melainkan sepu merujuk kepada Syaban. Baik, kenapakah Syaban ni sehu sangat sepu dia berbanding sepu di bulan-bulan lain? Kerana ada nas, ada dalil, ada sandaran yang menyebut tentang kelebihan dia. Adapun kelebihan malam sepu di bulan-bulan lain, tidak ada nas, tidak ada dalil, tidak ada sandaran yang disebut daripada agama kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan lain-lain, disebut Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahin, illa li musyrikin aw masyahin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ni, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat, menilik kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ada sebut situ, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Lailatin nisfi min Sya'ban. Dia tak sebut lailatin nisfi fi kulli syahrin, tak sebut itu. Allah Ta'ala menilik, melihat kepada hamba-hambanya pada setiap malam nisfu pada setiap bulan, tak? Malam nisfu Sya'ban, daripada Sya'ban. Di sini hak jadi suhur malam sepu ni, kerana ada nas sebut dia. Malam sepu lain tak ada sebut.
Dah apa benda yang Allah Ta'ala nak beri, dia duk lihat, duk tilik ke hamba-hamba dia pada malam sepu tu. Dia tilik kita, dia tengok kita semua duk berada pada malam tu. Keadaan kita, apa benda yang kita buat, dah dia nak beri apa? Dia ada nak beri anugerah, award ke? Maka katanya Nabi, fayaghfiru li jami'i khalqih. Rupanya Allah Ta'ala nak beri sesuatu. Apa benda? Allah nak mengampunkan semua hamba-hambanya pada malam itu. Allah nak beri keampunan, tuan-tuan puan-puan sekalian, pada malam itu kepada semua makhluknya, li jami'i khalqih, kepada semua makhluknya, yakni hamba-hambanya. Kita semua nak diberi keampunan. Illa li musyrikin aw musyahin. Tetapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Dua golongan yang Allah Ta'ala tak beri pengampunan. Iaitulah yang pertama, orang yang syirik. Kecuali orang yang syirik kepada Allah, Allah tak beri keampunan pada dia. Melainkan dia kena taubat beradong, taubat nasuha. Begitu juga satu lagi kelompok golongan musyahin, orang yang balah, yang bermusuhan. Ini juga Allah Ta'ala tak beri pengampunan kepada dia. Jadi kita kalau tiba malam sebelum malam nisfu Sya'ban ni, sebab itu saya pilih tajuk ni lah, nak isi masa kita pada malam ni. Sebab tak mahu pergi dang malam sepu. Sebab kalau dang malam sepu, tak dang nak buat preparation, persediaan, rugilah kita pada malam sepu. Malam sepu kita bila ni tuan-tuan, puan-puan sekalian? Hari Khamis ni lah. Hari Khamis ini, bila saja bila kita azan maghrib. Bila dia azan maghrib, tengoklah pukul-pukul berapa tu. Dengar saja azan maghrib, maka itulah bermulanya 15 Sya'ban. Bermulalah 15 Sya'ban, sudah masuk. Ataupun dipanggil malam 15 Sya'ban. Ataupun dipanggil juga malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, ataupun orang kita panggil malam sepu lah. Malam sepu bermulanya ketika mana Tok Bilal bang azan maghrib pada hari Khamis ini. Itu starting dia, al-bidayah. An-nihayah dia, ending dia bila? Endingnya malam sepu ni adalah sebelum subuh esok kan. Sebelum subuh esok paginya. Hari Khamis, maghrib hari Khamis starting malam sepu. Habis dia sebelum subuh hari Jumaat esoknya. Hari Khamis ni 17 Mac. Hari Jumaat tu 18 Mac. 18 pagi tu sebelum subuh. Orang bang subuh tu dah habis dah malam sepu. Jadi sebelum subuh, kalau boleh kita manfaatkan masa di antara selepas pada maghrib sehinggalah sebelum subuh. Dah tak tidur, tidurlah. Jangan tak tidur pula. Tidurlah sedikit. Berbanding yang malam-malam lain banyak kita tidur, malam tidur sikit sudah lah. Tidur 4 jam 5 jam sudah lah malam tu. Selebihnya buat amal ibadat, manfaatkan malam sepu, sebab malam itu hanya sekali setahun. Sekali setahun. Okey, tuan-tuan sekalian. Maka kalau kita sempat memanfaatkan sungguh-sungguh malam ini, Allah akan memberi keampunan kepada kita kerana kita berjaya menjadi hamba-Nya yang buat amal soleh pada malam tersebut. Jadi Allah Ta'ala melihat tadi bukan dilihat saja, kan dia tengok saja kita, tetapi dia nak tengok kita ni buat apa pada malam tu. Keadaan kita tu dalam keadaan bagaimana? Duk baca Quran ke, duk sembahyang sunat ke, duk berzikir ke, baca kitab ke, muzakarah ke, dengar benda-benda kuliah ilmu ke, ke duk sembang kosong, ke duk main telefon, gimari naik atas turun bawah tangan tu. Ke macam mana keadaan kita? Ini nak tengok tu sebenarnya.
Jadi kalau kita boleh buat yang terbaik pada malam itu, keadaan kita, maka insya-Allah Allah akan beri pengampunan tuan-tuan. Jika sekiranya kita tak masuk dalam dua kelompok tadi, na'udzubillah lah. Kelompok orang yang mensyirikkan Allah dan kelompok orang yang balah sama sendiri ni. Maka sebelum siapa hari Khamis ini tuan-tuan, kita pakak settle lah. Cek diri kita masing-masing, ada tak dua benda ni pada kita, syirik dan juga balah tadi. Kalau kata syirik tu ada, cepat-cepatlah istighfar pada Allah, bertaubat. Nak sembahyang sunat taubat pun sembahyang sunat taubat banyak-banyak. Hak pentingnya istighfar banyak-banyak. Istighfar dan menyesal dan berazam takkan buat lagi perkara syirik. Kita punya syirik ini memanglah tidak sembah tokong, tak sembah dah berhala-berhala tuan-tuan, tak pakai salib pun tegak. Tetapi syirik kita ini mungkin kita tak sedar kita buat syirik. Antaranya kita percaya kepada percakapan-percakapan Tok Bomo. Itu juga syirik sebenarnya. Kerana dia telah menyalahi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Quran. Man ataka hinan aw arrafan faqad fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, siapa-siapa yang pergi jumpa dengan tukang tilik, tuk bomo, pawang, dukung dan sebagainya, istilah kita letak, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia percaya, hangguk dia, kepala dia tu dia hangguk, apa yang tuk bomo tu sebut dia hangguk. Betul. Ya dah tu, ya betul. Betul dah kata tu. Kata siapa? Ustaz ke? Siapa lagi? Haji ke? Ikut anda nak buat apa gelaran pada tok bomo tadi? Gelaran tu tak penting tuan-tuan, yang penting cara perubatan. Hari ni ramai orang nak berobat, tetapi perubatan dia tu jangan kita tengok kepada title nama dia, haji, ustaz, tok guru, tetapi tengoklah pada cara perubatan dia. Maka nak tengok pada cara perubatan ni lah perlukan ilmu, perlukan tanya pada orang yang ada ilmu. Kalau kita tak tahu, maka baru kita boleh tahulah kesahihan perubatan dia tu betul ataupun salah. Maka kalaulah salah, maka kita hangguk juga kepala kita kepada apa saja yang dicakap oleh dia, kita percaya cakapan dia. Maka kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kita telah pun mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Quran. Kita telah kufur kepada Quran. Tuan-tuan, Quran ini apa? Quran huwa kalamullah. Quran ini perkataan Allah, hak milik Allah Ta'ala. Kalau kita telah kufur pada Allah, bermaksud kita juga telah syirik kepada Allah. Syirik. Itu sebab tu saya kata ni, syirik kita zaman ni bukan kata gatal salik tekok, bukan kata sembah tuk pekong, bukan. Syirik kita dengan kita angguk kepala je kepada orang yang tak sepatutnya, yang cakap benda-benda yang karuk, tergi percaya. Tok Bomo suruh letak kain kuning atas pintu, kita letak kain kuning. Itu maksudnya kita telah angguk kepala tu. Kita letak kain kuning atas pintu, kita tepek lah benda-benda hak dia beri tu, dinding apa semua. Jadi benda-benda begitu dia panggil perbuatan-perbuatan syirik yang memungkinkan kita tak dapat manfaat pada malam sepu. Walaupun kita beradung bawa air berbotol-botol mari ke masjid surau untuk orang baca Yasin ke doa ke pada malam tu, walaupun begitu tuan-tuan, tak ada nilai kerana kita telah syirik pada Allah. Sebab itu saya menyeru kepada diri saya dan kita semua yang ada pada dalam masjid ni dan juga orang mendengar radio ni, tinggalkan segala hak syirik. Tinggal tuan-tuan. Lalu kita berobat ke, kita minta orang tolong pisah pada orang lain ke, buat sihir ke kepada orang lain, nak pada, minta maaf lah kepada orang yang kita buat salah tadi, dan kita tinggalkan perbuatan kita tadi. Tinggallah. Kerana dia merugikan kita pada malam sepu kayak gini. Syirik tu. Begitu juga balah.
Sebelum sampai hari Khamis ini tuan-tuan puan-puan sekalian, saya pun nasihat menyeru pada kita semua untuk kita saling hantar mesej. Kalau tak bertemu mata dengan orang yang kita bala, hantar je mesej. Hari ni free je mesej. WhatsApp kan? WhatsApp mesej personal dia. Hamba minta maaf lah pada demo. Hamba buat salah, hamba cakap kasar, hamba teking demo hari tu. Hamba minta maaf banyak, haraplah diampunkan. Habis. Kalau dia ada respon positif, esok kita jumpa minum air sekali, balas pula. Kalau dia tak respon positif, habis itu sudah lah. Sekurang-kurangnya habis dah, lepas dah hak kita untuk kita dapatkan peluang keampunan dosa pada malam nisfu Syaban. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ni sangat pemurah kepada kita. Sehingga dia ni mengkhususkan pula pada malam nisfu Syaban untuk mengampunkan kita. Ini suatu anugerah yang sangat hebat kerana kita ni memang banyak buat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, semua anak Adam tu ada buat salah. Tak usah katalah hamba tak ada salah sekarang hamba. Hamba kalau hamba buat kerja betul sama. Hamba kalau bercakap betul sama. Lain kata begitu. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat lah saya kata gitu lah. Akan ada juga cakap kita terlepas mengguriskan hati orang. Ada juga kadang-kadang tindak tanduk kita jadi kontroversi, jadi menyakitkan hati orang. Ada. Hak tu tanpa sedar. Hak sedar lagi tak? Hak sengaja. Hak kita lepas gerang kepada orang tertentu dan kita tak minta maaf pun. Tanya-tanya kita serabut, kita lepas gerang. Orang tanya-tanya, kenapa kamu ni? Kita lepas gerang tu. Sebenarnya kita ada masalah lain, kita pergi lepas gerang pada orang lain. Lepas tu kita tak minta maaf pula dengan dia. Jadi itu juga adalah satu kesalahan yang kita tak sedar. Makanya tuan-tuan, kita bila ada salah silap ni, kita berhajat kepada pengampunan Allah. Pengampunan Allah Ta'ala berhajat. Dan kalau kita bilang tuan-tuan, Allah ini dia dah beri pengampunan banyak sebenarnya kepada kita. Tiap-tiap hari ada keampunan. Dalam hadis Nabi sebut siapa yang ambil air semayang comel, man ahsanal wudu, dia mencomel, mencantikkan cara dia ambil air semayang, tepat kena apa batas yang kena patutnya ambil kena air semayang tu, dia kenakan belaka. Kalau basuh tangan sampai siku, dia kena sampai siku. Dicomelkan. Semua hak tepat yang sepatutnya kena air masa dia ambil semayang, dia sampaikan air itu semolek-moleknya. Maka orang yang buat gini, Nabi sebut dia akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ambil air semayang berapa kali sehari? Paling-paling komang 5 kali lah, sebab 5 kali sehari semayang. Tambah hak sunat pula sendiri-sendiri, doha apa semua tu, capur banyak lagi lah ambil air semayang. Nak baca Quran pula. Apa pun tuan-tuan, setiap kali ambil air semayang, kita akan diampunkan dosa oleh Allah. Sepatutnya pada hak tu je Allah Ta'ala nak beri pengampunan. Tetapi Allah Ta'ala ni, dia beri lagi tuan-tuan pengampunan yang special pada malam-malam tertentu. Antaranya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi istimewa lah. Sebab itu kita kata jangan lepaskan peluang keemasan. Pada bulan Sya'ban kali ini, yang jatuhnya pada hari Khamis malam Jumaat. Jatuhnya pada hari Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan sekalian, pada hari Khamis nanti, mana-mana masjid lah biasanya akan buat bacaan Yasin. Ada baca 3 kali, ada baca sekali. Masjid kita pun ada buat, Masjid Abidin, Masjid Negeri, kita baca sekali sahaja. Kemudian kita doa, sebab kita punya target nak doa tu. Malam nisfu Sya'ban ini, dia punya kelebihan selain daripada dapat keampunan dosa, kita juga akan dapat satu lagi doa yang mustajab tuan-tuan. Kerana Al-Imamu Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sebut dalam kitabnya Al-Um, balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampailah kepada kami bahawasanya telah dikatakan bahawasanya doa, sesungguhnya doa yang mustajab itu akan dikabulkan pada 5 malam.
akan dikabulkan, dimustajabkan oleh Allah pada 5 malam. Fi lailatul jumu'ah, yang pertama sekali pada malam Jumaat. Wa lailatul adha wa lailatul fitri, dan yang keduanya pada malam hari raya Idul Adha. Yang kedua, yang seterusnya pada malam Idul Fitri. Berapa dah tu? Malam Jumaat, malam raya Adha, raya Fitri. Wa awwali lailati min Rajab, dan yang keempatnya di malam yang pertama bulan Rajab. Lepas dah juga, baru ni Rajab sebelum Syaban. Malam pertama, malam 1 bulan. Itu juga doa mustajab. Walailatin nisfi min Sya'ban, yang kelimanya kata Imam Syafi'i, malam yang mustajab doa adalah malam nisfu Sya'ban. Yang kita akan jumpa lagi hari Khamis ni. Hari Khamis ni insya-Allah ada arah panjang umur, sihat molek. Makanya ada 5 malam yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahawasanya 5 malam ini mustajab doa, tuan-tuan. Dalam 5 malam tu ada malam nisfu Sya'ban. Okey? Malam nisfu Sya'ban. Kalau perasan juga dalam kata-kata Imam Syafi'i tadi ada disebut mula-mula sekali Lailatul Jumu'ah. Malam Jumaat. Tuan-tuan perasan tak malam sepuh kita tahun ni jatuh bila? Jatuh pada malam Jumaat. Malam Jumaat ni bila malam Jumaat? Bukan hari Jumaat malam tu. Malam Jumaat adalah hari Khamis. Hari Khamis Maghrib sehinggalah subuh, itu malam Jumaat. Itu malam Jumaat. Jadi hari Khamis itu Maghrib sehinggalah subuh, itu malam Jumaat. Selepas subuh, selepas orang bang subuh tu, maka itu dipanggil pagi Jumaat. Pagi Jumaat sampailah tengah hari Jumaat. Tengah hari Jumaat sampai ke asar dipanggil siang hari Jumaat ataupun zuhur asar. Selepas asar Jumaat dia ada lagi perbahasan ulama tentang doa yang mustajab pada hari Jumaat. Cuma dalam kata-kata Imam Syafi'i ini disebut malam Jumaat. Satu. Hari Jumaat stokor tu pun daripada subuh sampai ke asar sebelum maghrib. Hari Jumaat tu pun ada perbahasan ulama juga berkaitan dengan mana saat yang mustajab doa. Disebutlah hadis yang lain dalam hari Jumaat tu sendiri. Dalam hari Jumaat tu ada 12 saat yang mana mustajab doa. Ada 1 saat mustajab doa. Iaitulah ada ulama kata sebelum berakhirnya solat Jumaat. Ada yang kata selepas asar dan majoriti kata selepas asar lah. Selepas asar hari Jumaat. Itu bahagian hari Jumaat. Apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini malam Jumaat. Maka kalau kita berpandu kenapa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini, tengok pada tahun ni, tahun 2022 ni, malam sepuh kita jatuh pada malam Jumaat. Malam sepuh tu sendiri malam mustajab doa pun. Mustajab doa dah. Tiba-tiba jatuh pula pada malam Jumaat, malam yang mustajab doa juga. Maka apa yang berlaku di situ tuan-tuan? 2 kali mustajab kita. Kita ada 2 kali mustajab. Jadi saya nak cerita ni malam ni, kesimpulannya Sya'ban kita tahun ni adalah Sya'ban yang keemasan, peluang yang keemasan, kerana kita dapat mustajab doa yang berganda-ganda. Jadi kitanya, saya nak cadang, oleh kerana kita dah dapat 2 kali mustajab doa. Duduk daripada malam sepuh dah mustajab dah. Malam Jumaat pula mustajab pula kali kedua. 2 kali. Okey, kita nak tambah lagi kemustajaban doa kita ni pada malam sepuh yang istimewa ni. Maka tuan-tuan sekalian, bila selepas maghrib, mana-mana seorang masjid yang buat bacaan Yasin itu, kita join sama. Kita join sama. Termasuklah di masjid kita ni, masjid negeri ni. Join tuan-tuan. Tak boleh join hak 3 kali, join sekali. Mari Masjid Putih esok. Mana hari Khamis ni. Masjid Putih buat sekali je. Kerana apa? Kerana bila kita baca Quran, kita akan dapat doa yang mustajab juga lagi. Katanya satu orang ulama, nama dia Syekh Ibrahim Ad-Daim.
Syekh Ibrahim Ad-Daim dia wasiatkan kepada anak murid dia. Anak murid dia ni nama apa dah? Saya lupa dah nama anak murid dia ni. Sekejap Okey. Anak murid dia ni nama Syekh Ibrahim Al-Maqdisi tadi nama dia. Anak murid nama Abbas bin Abdul Daim. Tokoh nama anak murid Tok Guru. Tok Guru dia nama Syekh Ibrahim Al-Maqdisi. Dia beri nasihat kepada anak murid dia nama Syekh Abbas Abdul Daim. Dia katakan aksir min qiraatil Quran. Awak ni kena banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Quran. Fa innahu yatayassaru lakal umur allati tatlubuhu biqadri ma taqra. Kerana Al-Quran yang kamu baca tadi, dia boleh mempermudahkan lagi urusan-urusan kamu yang kamu nak minta dengan Allah Ta'ala, dimudahkan. Al-Quran tu terlalu mudah lagi bila ada dia, bila kita baca dia. Sekadar mana Al-Quran yang kita baca tu dia boleh tolong mudah urusan kita. Biqadri ma taqra, katanya Syekh Ibrahim Al-Maqdisi kepada anak murid dia, biqadri ma taqra, dia akan mudah sekadar mana kita baca dia. Kalau tuan-tuan mari Masjid Putih sekali baca Quran, sekali baca Yasin, 83 ayat tu sekali baca ya. Maka sekadar sekali lah. Kalau pergi tempat lain hak 3 kali, maka banyaklah dimudahkan lagi. Apa pun yang disebut di sini ayat Quran, surah apa tak ditentukan. Jadi kita boleh baca je mana-mana surah pada malam nisfu Syaban sebenarnya. Tak ada masalah. Cumanya hak jadi mudah bagi kita nak baca surah Yasin lah. Hak lacur sikit. Hak lain tu mungkin tergagak-gagak sikit. Mungkin jarang-jarang baca lah. Tapi kalau ada orang nak baca surah Al-Baqarah pada malam nisfu Syaban, lulus, boleh, tak ada masalah. Tapi rohak lah. 2 juzuk setengah tuan-tuan. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk 3 separuh. 286 ayat bos. Panjang. Jadi baca pagi nak sampai ke Isya tak dang. Mungkin Isya tu pukul 12 tengah malam. Jadinya sebab itu masjid-masjid di Malaysia ni banyak baca Yasin. Jadi janganlah ada orang yang kata baca Yasin pada malam nisfu Syaban ni bid'ah. Jangan kata begitu. Sebab apa dia pilih surah Yasin? Sebab hak tu hak mudah. Bagi tu imam pun mudah, bagi jemaah makmum pun mudah nak ikut. Bawa surah-surah hak payah-payah susah nak ikut. Jadi begitu cerita dia. Tak kisah apa surah pun kita baca, yang penting baca Quran. Maka dengan bacaan Quran tadi, dia akan menambahkan lagi keberkatan malam kita, mempermudahkan lagi kita punya urusan, memakbulkan lagi doa kita pada malam itu. Okey? Dan yang terakhir sekali, pada malam nisfu Syaban ini, kita malam 10 tu mustajab doa dah. Lepas tu pula jatuh pada malam Jumaat, mustajab doa. Kita baca Quran pula, mustajab doa lagi. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan sekalian, jangan kalau boleh tinggal, jangan tinggal kalau boleh bangun tengah malam. Bangun tengah malam pada malam nisfu Syaban itu merupakan suatu bonus lagi untuk memakbulkan doa kita yang makbul, untuk memustajabkan lagi doa yang mustajab. Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah ini dia akan turun, ataupun malaikat dia yang turun di langit dunia kulla lailah, pada setiap malam. Hina yabqa thulusul lailil akhir, pada berbaki 1/3 malam. Bila berbaki 1/3 malam, maksudnya apa? Berbaki 1/3 malam, akhir malam lah. Akhir malam. Dan malam ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian pertengahan, bahagian akhir. Bila nak hadis sebut hina yabqa thulusul lailil akhir, maksudnya berbaki 1/3 akhir malam. Mana akhir malam? Sebelum subuh tu. Sebelum subuh. Baik.
Apa benda yang akan berlaku pada ketika itu? Ketika mana Allah ataupun malaikat dia ditugaskan untuk berada pada malam itu, fayaqul, disebutkan, diserukan pada malam itu, may yad'uni, siapa yang nak berdoa kepadaku, fa astajib lahu, aku nak mustajabkan. May yas'alani fa'utiyahu, siapa nak minta apa-apa aku nak beri ni. May yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa nak istighfar aku nak perkenankan istighfar dia, aku nak ampunkan dosa dia. Allah Taala punya tawaran tuan-tuan pada malam. Ini sebenarnya berlaku setiap malam ni, bukan malam Jumaat, bukan malam Sebu je ni. Fi kulli lailah, pada setiap malam. Cuma saya nak tarik perhatian kita pada malam Sebu ni lagi, cubalah sungguh-sungguh hati. Kunci jang ke, kunci alam telefon ke, suruh pesan ke bini gerak kita ke, untuk kita bangun juga pada malam tu, untuk kita dapat manfaatkan malam yang sangat hebat, peluang keemasan. Tahun depan belum tentu lagi tuan-tuan kita berjumpa dengan malam Sepu yang berbetulan malam Jumaat gini. Jadi oleh kerana malam Sepu, malam Jumaat, tambah lagi dengan qiyamul lail pada malam tu, insya-Allah kita akan dapat bertubi-tubi kemakbulan doa kita pada malam itu, insya-Allah. Dan di masjid kita, Masjid Putih ni, Masjid Abidin, Masjid Negeri, semua tu kita buat tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat malam lepas pada maghrib kita akan baca Yasin. Lepas tu kita susuli dengan doa. Syekh kita akan doa. Lepas tu esok pagi kita ada qiyamul lail perdana. Qiyamul lail perdana pukul 4.30. Jadi dalam qiyamul lail tu boleh nak doa lagi sampai rapat ke subuh. Syekh kita akan doa. Untuk istimewanya bulan nisfu Sya'ban tadi yang ditawarkan oleh Allah Taala, pengampunan dan kemakbulan doa. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita dapat manfaatkan kita punya malam nisfu Sya'ban kali ini dengan lebih baik berbanding tahun-tahun sudah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.